This call is now being recorded. Mohon perhatian, minta kerjasama. Majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Saya akan umumkan etika yang harus dipatuhi bagi kelancaran majlis. Pertama, sila pastikan menekan mode senyap pada paparan skrin masing-masing. Kedua, menghormati bacaan doa. Ketiga, memberi kerjasama ketika mesyuarat berlangsung. Keempat, hadirin diminta agar terus berada dalam talian pada akhir majlis. Kamera mana dah? Kamera dah. Lenggang bertapak seni memandang, silat sending menyusun jari. Salam sembah, selamat datang, sudilah tuan ke majlis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Besar SRA USJ 17 Ustaz Ismail bin Intas Ali, yang berusaha Tuan Syukri bin Suban, yang dipertua PIBG SRA USJ 17 Ustazah Zanaria binti Muhammad Tabi'i, Siti Usaha PIBG Ustazah Fauzita binti Alias, Bendahari PIBG, yang dikasihi ahli jawatan kuasa, ibu bapa serta guru-guru yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi rafak syukur dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana berkat limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul dalam mesyuarat agung PIBG SRA USJ 17 edisi ke-11. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-puan ke mesyuarat agung PIBG SRA USJ 17 kali ke-11. Tetak buluh kajang 10, temenggang bertitih di parit sirat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dengan harapan agar majlis kita pada pagi ini memperolehi keberkatan, marilah sama-sama kita menadah tangan memanjatkan doa ke hadratnya. Untuk itu, majlis dengan takzimnya menjemput diri saya sendiri, Ustaz Muhammad Diaur Rahman bin Nurdin, untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, berkatilah dan rahmatilah mesyuarat agung persatuan ibu bapa dan guru sekolah SRA USJ 17 kali ke-11. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami
demi merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai. Teguhkanlah muafakat dan eratkan silaturahim sepanjang kami bermesyuarat, hindarilah kami daripada api permusuhan, dendam, kusumat, pertelingkahan pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat, berkatilah usaha-usaha kami dalam kami menjadikan sekolah kami ini sekolah yang cermelang, gemilang dan terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma tufbina fa innaka ma tasha'u qadir. Wa bil hijabil jadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Terbang sekawan seitik nila di atas papan batang selasih. Tampillah Tuan kami persila bersama ucapan pengikat kasih. Majlis dengan ini segala hormatnya menjemput Yang dihormati Tuan Guru Besar Ustaz Ismail bin Intas Ali, Guru Besar SRA USG 17 untuk menyampaikan ucapan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Syukri bin Suban yang dipertua PIBG SRA USG 17. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasa PIBG yang hadir bersama di dalam Dewan Asia TV di sekolah ini. Tidak lupa juga kepada Setiausaha PIBG Ustazah Zanariah binti Muhammad Tabi'i, Bendahari PIBG Ustazah Fauzita binti Adias, barisan ahli jawatan kuasa PIBG dalam kalangan guru-guru SRA USG 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Syukri, barisan ahli jawatan kuasa PIBG yang hadir, dan juga ibu bapa yang dapat hadir juga di dalam GM ini, Google Meet ini. Saya tengok kehadiran dalam GM ini dah seramai 57. Terima kasih Ustazah Azalillah memberi inform. Okey, 57 Okey, untuk itu saya tak berhajat untuk bercakap lebih panjang. Semua saya nak memberikan dua perkara penting, menyampaikan maklumat dua perkara penting kepada tuan-puan. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kehadiran tuan-puan untuk meluangkan masa mengikuti mesyuarat agung tahunan PIBG bagi sesi 2021 ini. Okey. Bagi sesi 2021 ini memang kita agak lambat, bukan agak lambat, memang lambat pun buat meeting sebabnya dengan penularan COVID-19 kan. Jadi pihak jabatan telah memohon jasa baik semua sekolah Satu Negeri Selangor, Kelolaan JAIS, agar membuat mesyuarat agung PIBG selewat-lewatnya sebelum 31 Disember tahun ini. Oleh demikian kami pihak PIBG dan juga sekolah
melaksanakannya lah pada hari ini secara alamiah iaitu Google Meet. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan di atas kesanggupan meluangkan masa bagi menghadirkan diri di dalam GM ini. Okay, perkara yang seterusnya saya nak beritahu kepada tuan-tuan berkaitan dengan sesi persekolahan bagi anak tuan-tuan tahun 2021 ini. Okey, kita sedia maklum, saya yakin tuan-tuan pun telah mengikutinya, dah viral kan di dalam WhatsApp, Facebook, macam-macam dah, dekat berita pun dah keluar. Okey, minggu persekolahan ataupun sesi persekolahan bagi murid sekolah rendah sama je sekolah agama dengan sekolah kebangsaan sama saja, iaitu anak tuan-puan akan bersekolah sehingga minggu hadapan hari Jumaat bersamaan dengan 10 Disember. Hari Jumaat itu minggu hadapan adalah hari yang terakhir sekolah untuk penggal kedua. Sesi persekolahan penggal kedua tahun 2021 tahun 2022. Ya, Jumaat depan hari yang terakhir penggal kedua tahun 2021-2022. Okey, seterusnya anak tuan-puan akan bercuti, dinamakan cuti penggal kedua. Okey, dinamakan cuti penggal kedua bermula minggu hadapan hari Sabtu 11 hari bulan 12, 11 Disember tahun ini sehinggalah ke-2 Januari 2023. Selama hampir 3 minggu, tak silap saya. 3 minggu itu dinamakan cuti penggal kedua bagi tahun persekolahan 2022-2021. 2021-2022 Okey. Dan anak tuan-puan akan bersekolah semula tahun hadapan bagi persekolahan sesi penggal ketiga. Penggal ketiga. Kalau sekarang ni penggal kedua. Lepas tu cuti penggal kedua sampai 2 Januari tahun 2022. Lepas tu 3 Januari akan sambung sekolah semula lagi untuk penggal ketiga. Bermula 3 Januari sehingga 25 Februari. Persekolahan penggal ketiga bagi sesi persekolahan tahun 2021-2022. Okey. Dan seterusnya anak tuan-puan akan bercuti penggal ketiga. Cuti. Tadi sekolah penggal ketiga yang 3 Januari sampai 25 Februari. Itu persekolahan penggal ketiga. Lepas tu akan cuti pula cuti penggal ketiga pada 26 Februari tahun 2022 sehingga 20 Mac 2022. Kita ada 3 penggal saja. Ya. Ini penggal persekolahan ini yang dikeluarkan oleh pihak KPM lah. Ya. Mana-mana sekolah satu Malaysia sama-sama akan menuruti penggal persekolahan yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Ya. Dia akan cuti 26 Februari 2022 sehingga 20 Mac 2022. Okey. Dan anak tuan-tuan yang darjah 1 akan naik ke darjah 2. Darjah 2 akan naik darjah 3, 3 naik darjah 4, 4 naik darjah 5, 5 naik darjah 6, darjah 6 akan masuk ke tingkatan 1 bermula 21 Mac 2022. Itu adalah persekolahan bagi tahun 2022-2023. Bermakna bermula 21 Mac 2022, semua pelajar atau semua murid tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5 akan naik darjah. Darjah 6 naik tingkatan 1 lah. Dia pergi sekolah menengah lah. Okey. Dan pelajar baru akan masuk. Dari tadika akan masuk. Prasekolah ke tadika ke akan masuk tahun 1 bermula 21 Mac. Sama juga. Jadi 21 Mac 2022 sehinggalah bulan 2, akhir bulan 2 tahun 2023 itu adalah persekolahan bagi tahun 2022-2023. Saya yakin tuan-puan dah sedia maklum perkara itu sebab dah disebarkan luas melalui berita, Facebook, WhatsApp kan. Macam-macam semua dah ada kan. Secara alamiah banyak dah kan. Saya yakin tuan-puan dah maklum. Cuma saya ingatkan semula tahun hadapan
masih lagi sekolah, murid tahun 1 hingga tahun 6 bagi tahun ini bermula 3 Januari sehingga 25 Februari. Masih lagi sekolah di kelas yang sama walaupun tahun yang berbeza, tahun 2022 sebab penggal persekolahan dah dipanjangkan. Sebab penularan COVID-19 dan persekolahan yang baru saya ingatkan semula bermula tahun 2022-2023 pada 21 Mac. Oleh demikian penularan COVID-19 itu pihak Jabatan Polo mengikut arus perdana lah daripada pihak KPM, iaitu diberi kebebasan atau kelonggaran kepada ibu bapa untuk menghadirkan anak tuan-puan ke sekolah dengan pakaian seragam sekolah ataupun bukan pakaian seragam sekolah. Maksudnya macam sekolah kita sekarang ni ada baju t-shirt kan, ada t-shirt warna merah tu boleh. Kalau anak tuan-puan tak nak pakai baju Melayu, seluar Melayu, tak ada masalah, kami terima. T-shirt merah dengan seluar track kami terima. Pakaian sekolah kebangsaan pun kami terima. Pakaian uniform sekolah kebangsaan pun kami terima. Tak ada masalah. Kasut dah tak muat, kaki mungkin dah agak besar. Kasut tu saiz tak boleh membesarkan, kaki boleh membesar, kasut tak boleh membesar. Jadi nak pakai sandal ataupun pakai kasut raya pun kami terima. Tetapi saya mengalu-alukan jika tuan-puan dapat melengkapkan pakaian seragam sekolah anak tuan-puan walaupun sesi persekolahan 2021 ini belum habis, itu lebih baik. Maksudnya kelonggaran ini diberikan oleh pihak KPM sehingga 25 Februari 2022. Tetapi apabila 21 Mac 2022, saya perlu ingatkan di sini, semua murid tahun 1 hingga tahun 6, 21 Mac 2022 wajib pakaian seragam sekolah. Macam biasa seperti asal tahun-tahun yang lepas. Okey. Seterusnya perkara yang terakhir pada saya, sekadar saya nak memberitahu dan juga mengalu-alukan juga kepada ibu bapa yang ada dalam GM ini ataupun sampaikan kepada rakan-rakan, jiran ataupun saudara mara ke siapa-siapa sekalipun, iaitu kekosongan pendaftaran murid tahun 1 bagi sekolah ini masih ada kosong lagi. Sekarang baru ada 70 orang murid pendaftaran tahun 1 bagi kemasukan 2022-2023. Baru ada 70 orang. Kami pihak sekolah mensasarkan 125 orang. Jadi ada baki lagi, ada kosong lagi 55 orang lagi. Bolehlah sampaikan kepada jiran-jiran, rakan-rakan, sahabat handai, saudara mara atau sesiapa saja, mungkin anak tuan-puan sendiri yang ada, bolehlah buat pendaftaran segera di kaunter pejabat sekolah. Kita dah boleh berurusan kaunter, dah lama dah boleh berurusan kaunter, dah tak ada masalah secara WhatsApp ke, nak secara Google Form ke, dah tak perlu dah terus boleh kaunter, tetapi mengikut SOP lah, iaitu pakai mask, penjarakan, sanitasi tangan, macam biasalah okey, dan scan QR code semualah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Untuk akhirnya, seandainya ada di antara ibu bapa yang telah membuat pendaftaran tahun 1 bagi kemasukan murid 2022 tetapi belum lagi atau masih lagi belum buat pengesahan pendaftaran tahun 1. Dah buat pendaftaran tetapi belum buat pengesahan, sila berbuat demikian di kaunter pejabat sekolah ini sebelum akhir tahun. Sebab yang saya sebut tadi 70 orang tu yang dah buat pendaftaran dan dah buat pengesahan. Ada juga yang dah buat pendaftaran tetapi belum buat pengesahan. Okey, itu sahaja daripada saya. Seandainya ada kekurangan, saya mohon kemaafan. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Syukri bin Subat yang dipertua
PIBG SRA USD 17 untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Ustaz Ismail bin Intasari, Guru Besar Sekolah SRA USD 17, yang berusaha Ustazah Zanalia binti Muhammad Tabi'i, yang berusaha setiausaha sepanjang hari penyalat program dan rakan-rakan Jawatan Kuasa PIBG yang hadir bersama dan yang juga ada bersama-sama kita di GM pada hari ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat atas usaha untuk menjayakan program Mesyuarat Agung PIBG pada kali ini, dan juga jutaan terima kasih juga kepada ibu bapa yang dapat melapangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini, walaupun pada kita ambil masa kalau dapat tu untuk kita selesaikan ada kalau kita untuk kita di sekolah untuk maklumkan aktiviti-aktiviti kita dan membincangkan juga sekiranya ada usul-usul yang perlu kita selesaikan, insyaAllah, dan kita selesaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara pemuakatan supaya ianya dapat kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, pada tahun ni, pada 2021 ni, walaupun dengan pelbagai cabaran yang kita hadapi, syukur Alhamdulillah dengan usaha bagi saya, badan guru-guru daripada pimpinan guru besar sendiri, banyak benda yang telah dilakukan kalau kita perasan. Namun kita perlu lakukan kita perlu lakukan yang terbaik lagi sebab rasanya masih ada benda yang kita perlu baiki. Dan sekiranya ada apa-apa yang tuan-tuan rasa kita perlu baiki untuk kebaikan semua, maklumkan kepada kami. Sebab itu kami sebenarnya tidak pernah lekang untuk membuat kesilapan dan bersedia untuk menerima teguran. Saya rasa untuk Mesyuarat Agung pada kali ini, saya amat-amat berharap supaya penglibatan semua sekiranya ada untuk bersama-sama kita membawa sesuatu isu atau permasalahan ataupun sebagainya untuk kita bincangkan bersama. Elakkan daripada kita membuat sangkaan yang bukan di belakang supaya kita dapat, anak-anak kita dapat datang ke sekolah aman dan dia orang dapat menerima ilmu dengan sempurna. Bagi saya itu saja untuk hari ini dan saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi untuk kita teruskan perbincangan dan pembentangan yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Syukri bin Suban di atas ucapan yang disampaikan tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mesyuarat agung PIBG SRA USD 17 kali ke-11. Bagi meneruskan majlis diserahkan kembali kepada Yang Berusaha Tuan Syukri bin Suban yang dipertua PIBG SRA USD 17. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pembentangan mesyuarat kita pada hari ini dengan memulakan dengan pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat agung kali ke-10. Semua dapat ke tak? Semua dah dia ikut apa yang saya difahamkan, semua minit-minit mesyuarat pun telah pun dibawakan, di WhatsAppkan, di Telegramkan kepada tuan-tuan segera. Saya dengan ini menjemput setiausaha Ustazah Zanalia untuk membentangkan. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang dipertua Cik Syukli. Saya Zanaria binti Muhammad Tabi'i, Setiausaha PIBG SRA USJ 17 akan membacakan minit mesyuarat agung PIBG kali ke-10 yang bertarikh pada 28 hari bulan 7 2020 bertempat di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Rendah Agama USJ 17 masa 9.30 sehingga 10.45 malam. Kehadiran seramai 62 orang. Mohon untuk bermula daripada buka surat 6 sehingga 10, mohon untuk pengesahan dan sokongan dari pihak kedua ibu bapa. Sekian, terima kasih. Saya serah. Nak minta pertanyaan, minit mesyuarat ada hantar dekat WhatsApp ke? Tak ada terima pun? Nak minta dari WhatsApp ataupun share ya? Kami dah, pihak sekolah ada share dalam skrin. Tengok handphone tak clear ni. Handphone kecil je. Okey, baik. Pihak sekolah akan WhatsAppkan melalui WhatsApp ya. Dalam grup kelas masing-masing. Sekarang juga. Baik. Mohon kemaafan. Pihak kami akan berusaha untuk membantu. Ini sekarang. Mohon guru kelas tolong masukkan ke dalam grup family ataupun grup kelas masing-masing. Pada muka surat yang ke-6, kata-kata aluan YDP PIBG sesi 2018 sehingga 2020. Seterusnya 2.0 pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat agung kali ke-10 2020. Pembentangan dan pengesahan laporan keuangan bermula 1 Januari 2019 sehingga 30 Jun 2020. 4.0 pembentangan laporan aktiviti PIBG sesi 2018-20 berakhir
pada 31 Julai 2020. 5.0 pembentangan yuran PIBG dan SUA JAIZ. Seterusnya, pada helaian yang berikutnya, terdapat senarai bayaran yuran sekolah SRA USJ 17. 6.0 perkara berbangkit. Seterusnya 7.0 pembubaran AJK PIBG 2018-2020. 9.0 perlantikan AJK PIBG 2020. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Iza binti Muhammad menyokong pembentangan laporan PIBG. Maaf Puan, pihak kami kurang jelas. Mohon sebutkan nama penuh supaya untuk menjadi catatan kami. Ulang suara ya. Saya Aziza binti Muhammad menyokong laporan ibu kepada anak darjah 6 Ahmad Azimuddin 6 Kindi menyokong laporan PIBG. Mohon untuk disahkan. Main tengah mesyuarat. Maaf, tadi disahkan, mohon untuk disokong. Oh, saya Aziza binti Muhammad menyokong laporan PIBG yang dibentangkan. Maaf ya Puan, tadi pengesahan, sekarang untuk disokong pula. Puan dah sudah, terima kasih Puan. Untuk orang lain pula. Memerlukan orang lain untuk menyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ibu kepada Nur Ainur Syifa binti Azman dari kelas 6 Al-Kindi mengesahkan minit mesyuarat ini. Menyokong. Mohon ulang suara nama ya Puan. Saya Rohana binti Ali, ibu kepada Nur Ainur Syifa binti Azman dari kelas 6 Al-Kindi menyokong minit mesyuarat ini. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas jasa puan-puan. Seterusnya saya akan membacakan sedikit laporan aktiviti PIBG yang bermula muka surat 12 iaitu pada 4/9/2020 terdapat Majlis Jasa Mudi Kenang untuk meraihkan mantan guru besar GPKHEM dan 2 orang guru KAFA. Seterusnya pada 5/2/2021 sumbangan kepada guru dan kaki tangan sekolah rendah agama kerana swab test. 10/3/2021 sumbangan daripada ADON Subang Jaya telah diterima. Seterusnya pada 19 hari bulan 4 hadiah galakan bagi murid tahun 5 dan 6. Seterusnya pada 3/5/2021 pemberian satu hati kepada staf. Bayaran I Love You SRA USJ 17 telah diterima. Pembelian mesin rumput pun telah dilaksanakan. Keceriaan mural dinding di tangga berhadapan SBBT dan bilik kurikulum telah dilaksanakan. Majlis Jasa Dikenang daripada
untuk meraihkan Ustazah Fatimah Surah telah dilaksanakan dan pembelian mesin cetak dan CPU juga telah dilaksanakan. Terima kasih. Seterusnya saya menyerahkan kepada YDP. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Zanaria. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa kan? Ada. Okay, untuk acara yang seterusnya saya menjemput bendahari untuk membentangkan dan membuat pengesahan untuk kita lakukan pembentangan dan pengesahan laporan kewangan PIBG yang bermula pada 1 Julai sehingga 31 Oktober 2021. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Syukri yang diketua PIBG SRA USG 17. Saya bendahari PIBG SRA USG 17, Ustazah Khofifah Alias, akan membentangkan laporan keuangan tahunan bagi tahun 2020 dan tahun 2021. Pada mesyuarat yang lepas, baki berakhir pada Jun 2020 iaitu sebanyak RM60,282.25. Seterusnya, kutipan pada Julai 2020 sebanyak RM7,933.20, Ogos RM1,224.31, September RM2,703.68, Oktober RM578.24, November RM587.60 dan Disember RM15,947.72. Dan ini jumlah kutipan dari bulan Januari hingga Disember tahun 2020 berjumlah RM63,066.16. Manakala pengeluaran bagi bulan Julai 2020 sebanyak RM13,372, Ogos RM10,481.15, September RM8,457, Oktober RM5,400, November RM8,987.90 dan Disember RM5,460.50. Dengan ini jumlah pengeluaran dari bulan Januari hingga Disember pada tahun 2020 sebanyak RM122,542.20. Jika dilihat dari baki tahun 2019 iaitu sebanyak RM96,584.49 ditambah dengan penerimaan pada tahun 2020 berjumlah RM159,650.65 ditolak dengan pengeluaran pada tahun 2020 sebanyak RM122,542.20, iaitu baki pada akhir 31 Disember 2020 iaitu sebanyak
RM37,108.45. Saya teruskan. Okay, saya teruskan dengan laporan keuangan pada tahun 2021. Ya, penerimaan yang pada tahun 2021 bermula pada bulan Januari iaitu sebanyak RM26,384.34. Februari RM948.88. Mac RM41,721.50. April RM12,734.04. Pada bulan Mei RM1,529.64. Jun RM855.91. Julai RM5.66. Ogos RM3,865.15. September RM6,984.77. Dan terakhir pada bulan Oktober RM5,104.25. Jadi jumlah penerimaan dari bulan Januari hingga Oktober berjumlah RM100,134.15 ditambah dengan baki tahun 2020 berjumlah RM137,242.60. Ditolak dengan pengeluaran daripada bulan Januari hingga Oktober 2021 berjumlah RM917.62. Jadi baki sehingga 31 Oktober 2021 berjumlah RM44,324.98. Manakala tunggakan yang belum dijelaskan sebanyak RM22,945. Itu sahaja, sekian sahaja pembentangan keuangan bagi tahun 2020 hingga Oktober 2021. Dengan ini saya serahkan semula kepada Yang di-Pertua PIBG SRA USJ 17. Sekian, terima kasih. Okey, ada pertanyaan sebelum saya serahkan semula kepada YDP. Terima kasih Puan Ustazah Mendahari. Minta maaf di atas sedikit kelang kelibutan apa yang berlaku. Untuk pembentangan dan ni tadi dah dilakukan oleh Ustazah Sekarang saya mohon untuk mendapatkan pengesahan dan sokongan terhadap pembentangan tadi. Persilakan. Dah. Mohon kalau tidak ada apa-apa sebarang pertanyaan, mohon untuk dapatkan pengesahan dan sokongan. Saya Muzamil Izzuddin mengesahkan pembentangan tadi. Saya Azharuddin bin Suhair menyokong. Dapat ya? Encik Muzamil mengesahkan, dan tadi siapa tadi yang Azharuddin Suhair. Azharuddin. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita teruskan untuk pembentangan makluman yang seterusnya. Saya jemput balik Tuan Guru Besar untuk memberi makluman yang berkaitan dengan yuran dan suruh jaiz.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Syukri yang di-Ketua PIBG. Sebelum saya maklumkan berkaitan dengan yuran, saya ingin maklumkan berkaitan dengan kehadiran pada mesyuarat agung kita pada hari ini, pada pagi ini adalah seramai, sekejap ya, saya dapatkan makluman, Ustazah Azalila berapa? 74 orang ibu bapa yang menghadirkan diri dalam Google Meet untuk mengikuti mesyuarat agung PIBG kali yang ke-11 sesi 2020. Alhamdulillah sangat ramai daripada kita bersemuka saya tengok ni. Jadi terima kasih banyak-banyak dan alhamdulillah kehadirat ilahi kerana kehadiran tuan-puan mengikuti dan memberikan kerjasama dalam pelaksanaan meeting ini sangat memberangsangkan. Tak salah rasanya kalau kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri sebagai penghargaan diri kita kerana ramai yang menghadirkan diri dalam mesyuarat agung pada kali ini. Okey, untuk itu sebelum saya ke makluman yuran, saya nak inform berkaitan dengan laporan aktiviti telah dibentangkan oleh Ustazah Zanariah tadi, iaitu berkaitan dengan laporan aktiviti PIBG sepanjang tahun 2021 telah dibentangkan selepas pembentangan minit mesyuarat tadi. Telah dibentangkan laporan aktiviti PIBG sesi 2020-2021 oleh Ustazah Zanariah selepas pembentangan minit mesyuarat tadi, oleh SU lah. Okey, sekarang kita beralih kepada agenda yang seterusnya. Terima kasih Encik Syukri jemput saya untuk pembentangan yuran sekolah dan juga yuran PIBG bagi tahun 2022-2023. Seperti mana yang saya ingatkan tadi, bermula persekolahan 2022-23 adalah 21 Mac 2022 dan berakhir nanti akhir Februari 2023. Okey, tuan-puan boleh semak, semua dah dapat WhatsApp kan melalui guru kelas. Okey, boleh semak pada muka surat 13. Okey, pada muka surat 13. Okey, senarai bayaran yuran PIBG dan persekolahan SUA tahun 2022-23. Okey, bayaran PIBG 22-23 ada dua perkara. Bayaran sumbangan PIBG satu keluarga sahaja RM50. Sama sahaja dari tahun 1 sehingga tahun 6 RM50 setiap seorang murid satu keluarga. Contohlah macam anak saya sendiri bersekolah di sini ada 3 orang. Darjah 1 tahun depan tahun depan, darjah 2, darjah 3, darjah 6. Jadi saya akan bayar RM50 sahaja untuk satu keluarga mewakili seorang anak. Tak kisahlah saya nak bayar dekat tahun 2 ke, saya nak bayar dekat tahun 3 ke, saya nak bayar dekat tahun 6. Tak ada masalah. Cuma perlu saya ingatkan di sini, apabila tuan-tuan telah buat bayaran, pastikan apabila nak buat bayaran yang lain, beritahu kepada, contohnya saya dah buat bayaran dekat tahun 2, anak saya di tahun 2, nanti saya akan buat bayaran di tahun 3 dengan tahun 6. Tak perlu buat bayaran yang RM50 lagi. Tunjukkan resit, saya dah buat pembayaran dekat tahun 2, tahun 3 dengan 6 tak perlu. Sebab konsepnya satu keluarga seorang sahaja buat pembayaran, tak kisah nama anak yang mana pun, RM50 setahun. Okey. Seterusnya bayaran bulanan, yuran bulanan. Yuran bulanan setiap murid, ini setiap murid. Setiap murid. RM15 sebulan. RM15 sebulan. Di situ ada kesilapan. Dalam kurungan tu bukan Januari Dalam kurungan tu bukan Januari, adalah Mac sepatutnya. Mac 2023. Okey. Mac 2023 RM15 sebulan. Lepas tu seterusnya April RM15, Mei RM15 sampailah berakhir Februari 2023.
kita ada 11 bulan sahaja tanpa pembayaran pada bulan Disember, walaupun Disember itu ada persekolahan 2 minggu. Ya, bermaksud tahun depan ibu bapa perlu buat bayaran bulanan setiap murid, bulan 3 15, bulan 4 5 6 7 8 9 10 11, setiap bulan tu semua 15. Bulan 12 walaupun ada persekolahan 2 minggu, sebab takvim yang baru ni ada persekolahan 2 minggu, tetapi tidak perlu buat bayaran bulan 12. Kita kekalkan seperti tahun ini, tidak perlu. Dan tahun hadapan sambung bulan 1 15, bulan 2 15. Jadi 11 bulan daripada 12 bulan untuk persekolahan sesi 2022-2023. Okey. Ada catatan di situ, bayaran setahun boleh dijelaskan terus bermula Mac 2022 sebanyak RM165, iaitu mana datang 165, 15 kali 11 bulan dah, iaitu Mac sehingga Februari 2023. Boleh buat pembayaran sekaligus, iaitu untuk tempoh setahun sekali bayar. Boleh, tak ada masalah. Nak bayar 6 bulan sekali ke, 4 bulan sekali ke, sekali bayar habis terus tahun ke pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak bayar bulanan, bayar bulanan. Tu bawah tu, bayaran bulanan sebanyak RM15 bermula Mac 2022 sehingga Februari 2023. Itu tiap-tiap bulan lah. RM15, RM15, cukup 11 bulan. Ya. Okey, ini yang saya bentangkan ini yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat AJK PIBG secara alamiah, GM juga, Google Meet pada, saya tak berapa ingat lah tarikhnya, tapi setahu saya dalam bulan 10. Dalam bulan 10, semua ahli mesyuarat AJK PIBG telah bersetuju. Inilah bayaran yuran bulanan dan sumbangan PIBG untuk satu murid, satu keluarga tahun hadapan. Inilah bayarannya. Ya, okey. Saya hanya memaklumkan sahaja sebab telah dipersetujui di dalam mesyuarat AJK PIBG. Kecuali seandainya tuan-puan rasa tidak bersetuju dengan bayaran yuran bulanan dan yuran sumbangan satu keluarga ini, perlu ditambah, boleh diberitahu sekarang. Tetapi untuk dikurangkan tidak boleh sebab telah dipersetujui di dalam mesyuarat AJK PIBG adalah RM15 setiap bulan dan setahun yuran sumbangan satu keluarga RM50 setahun. Untuk tambah boleh, untuk kurang tak boleh. Saya sebagai guru besar, saya mencadangkan agar kita terima saja, tak perlu tambah dan kurang memang tak ada lah. Terpulang kalau ada yang ingin menambah, boleh diberitahu sekarang. Ya, okey. Seterusnya saya membentangkan yuran persekolahan bagi sesi 2022-2023. Okey, sesi 2022-2023. Okey, pihak sekolah masih mengekalkan yang sama, iaitu RM58 setahun bagi pelajar tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. Manakala bagi pelajar tahun 1 iaitu pelajar baru masuk, RM76 setahun. Ini kekal daripada tahun 2011 sekolah ini ditubuhkan sehinggalah ke hari ini, sehinggalah ke tahun hadapan 2022 pun kekal RM76 setahun yuran tahun 1, iaitu murid baru. Murid lama tahun 2 hingga 6 adalah RM58 setahun. Ini adalah yuran sekolah. Okey, itu saja makluman daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ismail. Ada apa-apa pertanyaan, persoalan ataupun yang boleh kita bincangkan bersama? Assalamualaikum. Saya Azharuddin.
Saya nak bertanya berkenaan yuran RM15 sebulan. Sebelum tu saya ingin bertanya apa perbezaan dengan belanjawan 2021 pada tahun lepas, maknanya pada tahun inilah. Adakah RM15 ini telah dikenakan ataupun hanya pada tahun ini, pada tahun hadapan akan dikenakan? Dan apa rasionalnya yuran ini dikenakan pada tahun belanjawan pada tahun hadapan? Okey, saya jemput Ustaz Mahir untuk menjawab semula. Okay, terima kasih kepada Encik. Siapa yang nama tadi? Ustazah Wahidah? Azharuddin. Betul Encik ya? Betul. Betul. Okey, terima kasih Encik Azharuddin. Okey, terima kasih atas pertanyaan. Yang saya faham lah Encik Azharuddin bertanya berkaitan dengan murid tahun 1 tahun 2022 akan masuk Mac. Jadi mereka akan buat bayaran bulanan RM15, Mac, April, Mei terus sampailah tahun depannya 2023 setiap bulan untuk 11 bulan sahaja. Okey. Dan apa rasionalnya yang saya faham pula, kalau saya salah tolong betulkan Encik Azharuddin. Lagi berkaitan satu. dengan bulanan RM15 sebulan, bulan 1 dengan bulan 2 tahun depan. Kan? Bulan 1 dengan bulan 2 tahun depan. Okey, Bukan. itu bukan. Yang mana ya? Soalan awal saya, adakah RM15, yuran bulanan setiap murid ni yang dikenakan RM15 setiap bulan, adakah ini yuran baharu yang diwujudkan? Itu satu. Dan seterusnya, apakah rasionalnya untuk dikenakan total sebanyak 165 ya? Untuk yuran bulanan. Sudah jelas. Okey. Adakah ia yuran baharu RM15? Tidak. Itu adalah yuran lama kami kekalkan daripada tahun 2020 pun kekal juga daripada tahun 2019. Follow lah. Dari belakang tu memang kami mengekalkan. Pihak jabatan menetapkan yuran bulanan PIBG tidak melebihi RM20 sebulan. Merujuk kepada pekeliling yang saya tulis tu kat bawah tu ya, merujuk pekeliling JAIS bilangan 01 Selangor BPI itu bahagian pendidikan Islam 03 02 009 01 yang bertarikh 16 hari bulan 8 tahun 2007. JAIS menetapkan tidak melebihi RM20 sebulan. Pihak PIBG setiap sekolah Serai itu sekolah rendah agama integrasi, SERA tu sekolah rendah agama macam kita sekarang, dan KAFA, sekolah KAFA lah, boleh buat kutipan bulanan, yuran bulanan PIBG tidak melebihi RM20 sebulan, tidak melebihi, merujuk kepada pekeliling tersebut. Jadi dalam mesyuarat agung yang terdahulu dan sebelum ini pun telah menetapkan RM15 sebulan. Jadi kami ahli jawatan kuasa PIBG bersetuju ia dikekalkan, tidak ada penambahan. Okey. Baik, saya faham. Berkaitan dengan RM165 itu adalah bayaran setahun. Sebenarnya Encik Azharuddin ada dalam kalangan ibu bapa teringin nak bayar setahun terus. Maksudnya RM15 kali 11 bulan. Sebab tadi saya dah maklumkan bulan 3 Mac 2022, Mac 2022, lepas tu disusuli bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tak ada pembayaran yuran bulanan. Lepas tu bulan 1 tahun 2023, bulan 2 2023 ada 11 bulan kali dengan RM15 sebulan, jadi berjumlah 165. 165 itu ada dalam kalangan ibu bapa yang berkeinginan bayar sekaligus. Pada bulan 3 itu, hari pertama dia datang buat pembayaran yuran, bulan 3 dia nak bayar sekaligus 165. Maksudnya senang fikiran terus. Sampai fikir dah selesai, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Ada juga ibu bapa nak buat pembayaran 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Boleh, tak ada masalah. Ada juga ibu bapa bayaran bulanan melalui anak ataupun datang ke kaunter pejabat RM15 sebulan, tiap bulan RM15 selama 11 bulan.
boleh, tidak ada masalah. Adakah saya menjawab soalan Encik Azharuddin? Ya, saya Okey, terima. terima kasih Encik Azharuddin. Alhamdulillah. Lagi satu berkenaan jika kemungkinan ada keluarga yang tidak mampu membuat bayaran ini kan, apakah perancangan sekolah untuk memastikan tabung di PIBG dapat untuk semua pelajar membayarnya? Apakah plan contingency daripada PIBG itu sendiri? Mungkin kami teringin nak tahu. Okey, saya ulang semula ya. Apakah perancangan pihak PIBG dan juga sekolah bagi mengelakkan daripada tunggakan pembayaran lah agar ibu bapa bayar? Betul tak Encik Azharuddin? Betul. Okey, terima kasih Encik Azharuddin. Sebab kurang jelas kadang-kadang tu saya ulang balik tu. Okey, Boleh. terima kasih. Pertamanya memang kami pihak sekolah memang pihak sekolah mengeluarkan surat tunggakan sebulan sekali. Okey. Kepada mereka yang belum membuat pembayaran yuran sekolah RM58 setahun. Kami update dah siapa yang dah bayar, siapa yang belum bayar. Siapa yang belum bayar, kami akan keluarkan surat dah. Sebulan sekali memang kami keluarkan surat. Okey, lepas tu seterusnya tempoh pembayaran yuran sekolah itu adalah dalam masa setahun lah. RM58 setahun tu dalam tempoh setahun. Mungkin dia tak nak bayar bulan 3, dia nak bayar bulan 4, bulan 5, bulan 6, tak ada masalah. Tapi kami seringkali setiap bulan memang keluarkan surat. Saya yakin guru kelas memang sentiasa forward kepada serahkan surat tersebut kepada ibu bapa berkenaan, dan ibu bapa memang dapat surat lah. Okay, berkaitan dengan yuran bulanan PIBG pun sama juga, memang setiap bulan tutup je. Contoh sekarang lah bulan 10 hari tu, bulan 11 hari tu dah tutup, bulan 11 masuk bulan 12, ibu bapa akan terima surat tunggakan yuran bulanan RM15 kepada mereka yang belum buat bayaran. Semua surat-surat tuntutan itu ada dalam perfailan kami, dan kami ada rekod dan kami ada simpan lah siapa yang dah bayar, siapa yang belum bayar, dan kami update, keluarkan resit semualah. Memang itu adalah arahan pihak jabatan sendiri, perlu keluarkan surat peringatan ataupun tunggakan kepada ibu bapa setiap akhir bulan kepada mereka yang belum buat bayaran. Okey, menjawab tentang soalan Encik Azharuddin. Ya. Okey, terima kasih Encik Azharuddin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi ke ibu bapa berkaitan dengan yuran sekolah dan juga yuran PIBG? Ustaz. Ya, Saya Daing Zakiah. Daing Zakiah. Nak berbalik kepada soalan Encik Azhar tadi. Sebab dalam soalan dia tadi dia ada tanya kalau orang tu tak boleh bayar yuran, apa yang pihak sekolah boleh buat? Saya rasa benda tu tadi macam terlepas pandang. Jadi betul. Kalau adakah pihak sekolah ada macam kolaborasi dengan Yayasan Selangor ke, Zakat Selangor ke untuk bantu anak-anak yang miskin, especially yang duduk Seri Tanjung ni? Ataupun daripada JAIZ ke, ada tak? Itu soalan saya. Okey, terima kasih Puan Daing Zakiah. Betul namanya Daing Zakiah ya? Betul. Anak tahun? Betul. Anak tahun 4, betul kan? Anak tahun 4 je, betul. Okey, terima kasih Puan Daing Zakiah. Saya minta maaf Puan Encik Azharuddin tak menjawab soalan yang tu sebab kadang-kadang tak clear suara. Terima kasih Puan Daing Zakiah mengingatkan kembali apa yang ditanya oleh Encik Azharuddin. Okey, ya saya akui memang betul ada di antara murid yang tidak dapat buat bayaran. Dia bukan tidak dapat, dia lewat. Dia bukan tak dapat, dia lewat. Okey, memang kami bagi kelonggaran lah dalam masa setahun. Satu. Yang keduanya, ada juga yang murid keluarga miskin yang dapat bantuan daripada zakat. Bila bantuan daripada zakat, zakat akan bagi borang kepada ibu bapa berkenaan. Ibu bapa berkenaan kena datang sekolah, dapatkan cop dengan sign daripada guru besar, mengesahkan pembayaran tersebut. Nanti zakat yang akan buat bayaran.
Okey, ada juga cara macam tu. Yang ketiga, seandainya ada dalam kalangan murid ataupun keluarga miskin yang tak mampu buat bayaran, memang betul-betul tak mampu dari segi pendapatan, memang pihak PIBG membenarkan buat satu surat bertulis kepada PIBG, hantar kepada sekolah, melalui guru kelas pun boleh, tulis tangan ke bertaip pun tak ada masalah, beritahu apa masalah tersebut. Dan kami akan bincangkan melalui surat tersebut, kami ahli jawatankuasa PIBG akan bincangkan dalam mesyuarat AJK atas permohonan tersebut. Setakat ni begitulah caranya yang kami kekalkan. Ada daripada zakat, permohonan daripada ibu bapa melalui surat dibincangkan dalam mesyuarat AJK, biasanya kami bagi. Okey, dan yang ketiganya berkaitan dengan dilonggarkan bayaran dalam masa setahun. Tak semestinya segera. Okey, menjawab Puan Dain Zakiah? Okey. Saya dan yang keempat, ada juga ibu bapa yang membantu bayarkan yuran bulanan pada keluarga miskin tersebut, yang kurang mampu tersebut. Ada juga yang membantu. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Dain Zakiah. Ada apa-apa lagi ke? Cik Syukri, saya handle sekejap boleh? Boleh Saya handle sekejap untuk yuran ni ya. Okey. Ada apa-apa lagi ibu bapa? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Samsul bin Jaafar. Cuma saya mungkin terlepas pandang kot. Saya nak fahamkan dengan yang perbezaan yuran bulanan RM15 tu dengan yuran sekolah setahun RM58 kan. Apa beza dia, saya tak faham situ lah. Okey, terima kasih Puan Encik siapa tadi? Samsul Jaafar. Samsul Bakar. Samsul bin Jaafar. Samsul bin Jaafar, minta maaf. Anak tahun berapa Encik Samsul? Anak Suhal Fayat, 4 Biruni. Apa? 4 Biruni. Suhal Fayat. Okey, terima kasih Encik Samsul Jaafar. Okey. Apa bezanya yuran bulanan RM15? Itu adalah yuran bulanan PIBG yang akan digunakan untuk pembayaran allowance guru, kelas tambahan murid, dari segi penyelenggaraan, dari segi baik pulih, macam-macam lagi lah kalau nak diingatkan. Kalau aktiviti program PIBG semualah untuk murid-murid ya. Okey, kalau yuran sekolah RM58 setahun itu dah dinyatakan dekat dalam muka surat 13 tu, dah dipecahkan. Contoh saya ambil tahun 2 hingga tahun 6 tu pendaftaran pelajar baru tak adalah. Tetapi kalau pelajar baru masuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia bukan murid lama, dia murid baru pindah ke sini. Dia dari sekolah kapal ke sekolah SRA lain ke pindah masuk ke sini, masuk darjah 2, masuk darjah 3. Dia pelajar baru, dia kenalah RM18 kat situ. Okey, itu pendaftaran. Lepas tu digunakan yuran sekolah ni untuk tahunan pengurusan dan pentadbiran, iaitu peralatan sekolah, pejabat dan baik pulih kecil. Okey, perkara ketiga untuk kurikulum. Ini lebih kepada peperiksaan lah. Peperiksaan semesta, ujian bulanan, prestasi, pentaksiran bilik darjah, semua itulah. Ya. Yang keempat berkaitan dengan program kurikulum, iaitu amal Islami, perayaan Hari Kebesaran Islam, Hari Keseimbangan Murid. Okey, yang kelima berkaitan dengan kebersihan dan keceriaan sekolah, dan keenam berkaitan dengan kebajikan, iaitu murid-murid sakit perlu kepada klinik, ubat-ubatan. Yang itulah. Ini merujuk kepada Keliling Jais bilangan 3 Selangor bahagian Pendidikan Islam 03, 02, 009, 01 yang bertarikh 12 Disember tahun 2007. Inilah perbezaan yuran sekolah dan juga yuran PIBG. Okey, Encik Samsul Jaafar, betul tak? Betul. Tapi saya ada lagi dua soalan lah. Okey, yang yuran sekolah tu cakap pelajar yang baru masuk kan. Maksudnya kalau yang dah sekolah kat situ tak perlu bayar lah ke macam mana? Betul. Dia hanya RM58 sahaja. Maksudnya untuk yang
Maksudnya untuk pelajar baru lah. Ya, betul. Maknanya kalau yang dah sekolah tu memang tak perlu bayar lah. Yang dah sekolah, Maksudnya yang dah stay kat situ lah, mana dah belajar 3 atau 4 je tu. Yang dekat situ kena bayar juga. yang pelajar lama, okey contohlah saya ambil pelajar tahun 1 tahun ini, tahun depan 2022 Mac tu perlu buat bayaran RM58 sahaja. Pelajar tahun 1 naik tahun 2, 2 naik 3, 3 naik 4, 4 naik 5, 5 naik 6, RM58 sahaja untuk yuran sekolah. Tak perlu pendaftaran RM18. Tetapi kalau dia pelajar dari sekolah kafah atau sekolah lain lah, bukan sekolah kita, dia masuk sini tahun depan Mac 2023, masuk jadi murid tahun 2, masuk dia jadi murid tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia dianggap pelajar baru. Dia tak boleh bayar 58, perlu bayar 76, perlu ada pendaftaran. Okey, manakala pelajar tahun 1 2023 automatik ia adalah pelajar baru betul. Memang murid baru betul. Itu 76 seorang murid. Okey, saya faham. Saya buat apa Encik Samsul. Encik Samsul bin Jaafar, betul Ya, betul. Lagi satu yang tu yang yuran bulanan setahun RM65 tu, itu bayar satu orang RM165 atau kalau ada anak 2-3 macam mana? Dia kira maksudnya satu orang RM15 atau sekali satu macam yang RM50 tu ke? Okey, itu istilah dia yuran bulanan. Boleh buat pembayaran 3 cara. Sama ada nak bayar setahun terus sekaligus RM165, mana datangnya 15 kali dengan 11 bulan. Cara kedua boleh bayar ikut penggal, iaitu 6 bulan sekali macam tu. Cara ketiga boleh bayar secara bulanan. Dia bukan dikatakan untuk semua murid, bukan semua anak, seorang anak. Macam anak saya kalau ada 3 orang, kalau saya nak bayar sekaligus RM165, RM165, RM165. Macam tu. Okey, saya faham. Okey, terima kasih Ustaz. Samsul bin Jaafar. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa-apa yang lagi muskil, kesangsian, ketidakjelasan boleh diutarakan sekarang untuk saya jelaskan. Dah, okey. Saya faham dah. Tak, ibu bapa yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu. Saya baru je masuk meeting ni. Tapi saya fahamlah yuran tiap-tiap tahun RM58 campur PIBG RM165. Betul Cikgu? Betul. Boleh saya tahu nama dengan anak kelas mana sebab nak catat dalam laporan minit mesyuarat. Nama saya Jaafar Yusof. Anak saya 5 Al-Kindi. Anak saya 5 Jaafar bin Yusof, 5 Al-Kindi anaknya. Yes. Cuma saya dah clear dah dengan RM58 untuk penuntut yang sedia ada, campur RM15 kali 11 RM100 untuk tiap-tiap tahun ya. RM58 tu yuran sekolah, RM100 yuran PIBG. Betul ya? Betul. Saya nak tanya sikit satu. Macam sekolah SRA ni, dia tak ikut arahan daripada KPM, arahan dari saja ke? Kalau saya lagi sekali tak berapa jelas lah suaranya, boleh kuat sikit tak? SRA ni mengikut arahan daripada JAIS dan tidak daripada KPM ke? Ya, betul. Arahan JAIS untuk yuran ini. Sebab yang saya tahu sekarang ni kalau ikut kerajaan Malaysia lah, yuran sekolah dah tak ada lagi, cuma ada yuran PIBG. Tapi nampaknya sekolah agama masih mengekalkan yuran sekolah yang RM58 tu. Saya nak tanya itu saja. Betul. Kalau ikut KPM tak ada yuran sekolah, pelajaran semua percuma sekarang ni. Walaupun percuma tak ibadah lagi.
Tapi macam yuran yang RM58 tu masih dipanggil yuran sekolah tahunan, selain daripada yuran bulanan PIBG, yuran bulanan PIBG yang RM95 itu nak mendapatkan sedikit pencerahan lah. Macam mana JAIS tidak pandang dari KPM, tapi bila yang ikut holiday dan sebagainya ikut KPM. Yang menguntungkan dia ikut KPM dan menguntungkan dia ikut KPM. Terima kasih. Oh, ini tu. Dah habis bertanya ke? Saya tak berapa jelas suaranya. Ada orang lain yang buka ni, Encik Muhammad. Boleh tutup dulu tak Encik Muhammad? Okey, saya ulang semula Encik Jaafar bin Yusof. Yuran JAIS sekolah dengan PIBG ni masih perlu dibayar, sedangkan KPM tak ada buat pembayaran yuran sekolah. Betul ke? Itu pertanyaan daripada Encik Jaafar? Betul, betul. Okay. Itu saja saya. Memang betul. SRA kena bayar yuran sekolah lagi, padahal ikut KPM yuran sekolah semua percuma sekarang. Itu sajalah saya. Saya jawab sekarang Okey, memang betul apa yang Encik Jaafar bin Yusof cakap. KPM tidak ada bayaran yuran sekolah. JAIS memang ada bayaran yuran sekolah. Merujuk kepada pekeliling yang saya sebutkan tadi pula, baik pekeliling sekolah pada muka surat 13, baik pekeliling PIBG, yuran PIBG pada muka surat 13 juga. Memang JAIS masih mengekalkan bayaran yuran bulanan PIBG dan juga JAIS masih mengekalkan bayaran yuran sekolah. Tidak ikut KPM. KPM dah tak ada yuran sekolah. Sebab ini bawah Kerajaan Negeri Selangor. Jadi betul lah pemahaman Encik Jaafar bin Yusof tadi tu. Jawab soalan dia Encik Jaafar. Terima kasih cikgu, betul. Tapi saya ingat kita kena tegur sikit JAIS. Jangan diambil yang dengan yang untuk JAIS dia gunakan macam cuti sekolah. Cuti sekolah ikut KPM dan sebagainya. Benda lain macam yuran KPM. Jadi kita tak boleh lah menang sana menang sini. Kita kena advise JAIS kalau pandangan saya kan tak tepat. Patut kita tegur JAIS. Sekarang ni kerajaan tak iskar. Kita patutlah tegur sikit JAIS. Dia overlook pandang yang isu. Kalau saya mendengar penerangan cikgu tadi, tujuan yuran sekolah PIBG memang sama saja. Aktiviti-aktiviti yuran untuk ditanggung oleh yuran sekolah dan yuran PIBG dipegang sama saja. So itu saya cakap, kita tak overlapping. Kita patut nasihat JAIS kalau boleh dia kenakan membadai dengan yuran PIBG. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Encik Jaafar bin Yusof atas saranan tersebut. Saya pihak sekolah akan panjangkan kepada pihak jabatan. Ya. Okey, terima kasih Encik Jaafar bin Yusof. Ada apa-apa lagi ke untuk pertanyaan yang terakhir? Ada kemusykilan ibu bapa? Okay, kalau tidak ada kemusykilan, ni. Assalamualaikum. Faizal. Siapa? Faizal bin Muhammad Amdan. Faizal bin Muhammad Amdan, anak tahun 5. Tahun 5. Okey, apa pertanyaan atau kemusykilannya? Berkaitan PSRA tahun depan. Akan dijalankan seperti biasa ataupun macam mana? Boleh kuat sikit tak suara? Sebab kami di sini di dalam dewan terjelang timbul suaranya. Tak berapa jelas lah Cik Faizal. Boleh kuat sikit tak? Untuk perkataan PSRA Okey, teruskan saya dengar. Okey, adakah dijalankan seperti biasa tahun hadapan ataupun tak ada dah? Okey, saya ulang semula soalan Cik Faizal. Adakah PSRA dibuat semula ataupun dimansuhkan? Ya, Cik Faizal betul. tanya tahun ini ke tahun hadapan? Tahun hadapan. Tahun depan ada.
ada. Saya tak berani cakap secara bertulis. Saya boleh cakap secara lisan GM ni. Tahun depan, tahun 2022-2023 masih ada lagi peperiksaan bertulis PSRA. 2024 nanti baru tidak ada. Suratnya belum sampai ke peringkat sekolah. Tapi saya dapat inform secara lisan saja. Sebenarnya saya tak boleh bagi tahu ni. Tapi tak apalah. Dah Cik Faizal bertanya, peperiksaan bertulis tahun hadapan masih ada PSRA, cuma formatnya berbeza. Masih ada lagi peperiksaan bertulis tetapi formatnya berbeza untuk 2 tahun, 2022-2023. Manakala tahun 2024 nanti dia ada dinamakan, digantikan PSRA itu kepada penilaian secara holistik. Ini belum keluar bersurat lagi tapi sebab saya dapat inform awal, penilaian secara holistik pada tahun 2024. Jadi 2022-2023 ada format berbeza, 2024 ganti PSRA kepada penilaian secara holistik. Holistik itu secara menyeluruh lah. Bagaimana dia punya format semua kami tak dapat maklumat lagi, belum lagi. Okey, menjawab soalan Cik Faizal? Ya Ustaz, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bukalah kalau ada lagi pertanyaan. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, untuk makluman terakhir, surat pembayaran yuran sekolah dan PIBG ini akan diedarkan kepada tuan-puan melalui WhatsApp kelas ataupun melalui anak tuan-puan pada bulan Februari 2022 tahun hadapan dan buat bayaran pada Mac 2022. Tarikhnya adalah 15, 16, 17 Mac. Tunggu sahaja surat, jangan buat bayaran sekarang. Ya? Okey. Sekian, saya pun dah selesai. Kita dah selesai dekat muka surat 13 berkaitan yuran sekolah dengan PIBG. Saya berterima kasih kepada tuan-puan, sangat komited, sangat memberikan idea. Kemuskilan, kesangsian dan ketidakjelasan itu telah dirungkaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, kecuali idea siapa tadi, Cik Jaafar bin Yusof tak silap saya, agar yuran sekolah itu dimansuhkan seperti KPM, saya cuba panjangkan kepada pihak jabatan. Okey, saya serah semula kepada Yang di-Pertua PIBG sebagai moderator pada mesyuarat agung pada hari ini. Dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, terima kasih semua dan jika tidak ada apa-apa lagi, saya akan masuk kepada perkara yang seterusnya iaitu pembentangan usul. Saya persilakan Encik Samsul untuk Samsul Amin bapa kepada Muhammad Adam Fahmi 4 Al-Kindi untuk mengutarakan usul dan cadangan yang dikemukakan. Dipersilakan. Samsul Amin. Encik Samsul. Encik Samsul Amin bapa kepada Muhammad Adam Fahmi 4 Al-Kindi. Silakan. Encik Samsul. Nanti ada ke tak? Ya. Okey, jika tidak ada, saya akan teruskan untuk yang seterusnya. Namun kita sebenarnya untuk pembentangan usul ni kita perlukan orang yang memberi cadangan untuk membacanya dan membentangkan apa yang ingin dikemukakan. Namun setelah kita teliti sebenarnya usul yang dibawa oleh yang dicadangkan oleh Encik Samsul Amin bapa Muhammad Adam Fahmi,
kalau ini adalah berkaitan memohon pihak pengurusan mewujudkan online banking. Untuk maklumat semua, tiap kali mesyuarat PIBG, Jawatan Kuasa Ibu Bapa membawa usul ni kepada pihak pentadbiran. Pihak pentadbiran supaya dibincangkan dengan JAIS supaya benda ni dibolehkan untuk memudahkan. Dan setakat sekarang ni kita ada sedikit kekangan kerana kita masih belum mendapat kelulusan daripada pihak JAIS berkaitan dengan pembayaran transfer ni. Sebab kita telah perkenalkan sekali, namun kerjasama yang diharapkan daripada ibu bapa setelah melakukan transfer tersebut tidak memberi resit kepada pihak sekolah. Jadi apabila tak bagi resit ni, dia jadi pening kepala sikit lah. Dan apabila kita minta resit tu, saya dah bayar, saya dah buat transfer. Minta transfer, mula isu-isu yang kurang elok sikit berlaku di kaunter sekolah. Jadi benda ni kita putuskan untuk tidak diteruskan. Namun bagi saya kita perlu perbaiki untuk memudahkan semua orang. Terutama sekali sekarang ni kita nak cuba elakkan pembayaran cash dan sebagainya. Sebentar tadi pun sebelum bermula mesyuarat pada hari ini, saya telah berbincang dengan Tuan Guru Besar untuk melihat cara yang terbaik untuk membolehkan kita melakukan online transfer. Dan insya-Allah jikalau ada sebarang perubahan ataupun maklumat, kita akan bagi tahu dalam masa terdekat insya-Allah. Ada apa-apa lagi yang nak diusulkan, dicadangkan, dipersilakan? Tuan YDP, saya Dain Zakia, anak 4 Jazari. Puan, seru-seru sebab dia orang tak dapat tangkap nama. Nama saya laju je, tak apa dia orang pick up. Oh, Zahir Zakia. Okey, puan, silakan. Okey, yang berkenaan dengan yang online banking ni, saya rasa tak ada masalah kot kalau ibu bapa nak bank in, sebab pihak sekolah akan dapat nama orang yang bank inkan duit tu, kecuali kalau dia buat cash transfer. Itu je masalah saya rasa. Kalau online daripada bank kepada akaun bank tak ada masalah. Cash bank in tak dibenarkan, tapi online transfer boleh. Okey, saya setuju. Sebab akan keluar nama. Ya, saya setuju puan, tetapi malangnya ada di kalangan kita yang buat bank in nama dekat rujukan tu tanpa menulis apa-apa. Jadi pihak sekolah dapat kosong. Jadi apabila kita nak tulis balik, kita tak tahu siapa dia. Kita tanya, kita minta resit, tak dapat diberikan. Disebabkan satu dua yang berlaku macam ni, keseluruhan kita yang kita faham, kita bukan nak kata orang lain tak faham dah. Kita benda-benda macam ni kita ambil jalan yang agak sukar dan memaksa semua ibu bapa untuk datang ke sekolah untuk buat pembayaran. Jikalau kita setuju, mungkin kita boleh lakukan semula, namun dia akan terikat dengan peraturan JAIS dan seperti mana yang dijanjikan oleh Tuan Guru Besar tadi kepada saya, beliau akan berjumpa semula dengan pihak JAIS untuk berbincang. Sebab bagi saya rasa benda ni mustahil untuk tak boleh dilakukan. Dan Betul. InsyaAllah di pihak PIBG yang ada sekarang ni, InsyaAllah kita akan terus mengasah pihak kita akan terus mengasah untuk berusaha bersama-sama untuk memulihkan pembayaran online ni. Sebab kadang-kadang faham sangat lah. InsyaAllah kita cuba yang terbaik dan kita doakan yang terbaik insyaAllah. Kalau pihak sekolah perlukan tanda tangan ibu bapa pun rasanya tak ada masalah kot. Semua ibu bapa mesti setuju bayaran online sebab sekarang kan lepas musim COVID ni rasanya semua orang buat online. Dah tak ada pergi cashless dah. Even pergi kedai runcit pun sekarang pakai handphone je bayar. Ya. Saya setuju 150% Puan. 150. Okey. Harap dapat dilaksanakan. Okey. Ada apa-apa lain yang nak diutarakan ataupun cadangan-cadangan lain? Kita pun alhamdulillah untuk pengetahuan semua, kita dah mendapat sokongan dari pelbagai pihak untuk tambah
peralatan yang untuk menambah keselamatan, aspek keselamatan. Kalau kita perasan dekat tangga anak-anak kalau sekolah kita, kalau dia orang lari pun dia orang mana dia tak jatuh, insya-Allah tak jatuh dah sebab ada gear kat situ kita pasang. Itu adalah sumbangan daripada Kerajaan Negeri Selangor, alhamdulillah. Ada apa-apa lagi yang nak diketengahkan, nak diperbincangkan, nak diusulkan? Dia suruh lantik seorang ustaz atau ustazah ataupun parent yang boleh transfer ke akaun tersebut. Cadangan dalam ni rasanya. Tolong tanya dalam line, senang YDP nak jawab. Okey, ada cadangan di chat tadi memaklumkan kita melantik Ustazah ataupun parent. ustaz atau ustazah atau parent untuk transfer ke akaun tersebut. Maksudnya ada seorang yang kendalikan benda tu. Okey. Saya macam saya katakan tadi, insya-Allah kita akan cuba bincangkan semula usul ni dan dia akan bergantung kepada kelulusan daripada pihak JAIS dan cara JAIS nak melakukannya. Dan insya-Allah kita akan maklumkan dalam masa terdekat, insya-Allah. Ada lagi tak? Tak apa, kalau tak boleh, bukan nak kata tak boleh bercakap, mungkin kalau ada apa nak dimasukkan, mungkin masuk dalam chat tak apa. Usul ataupun cadangan berkenaan PDPR, adakah isu penyambungan internet masih menjadi isu utama? Apakah inisiatif daripada sekolah? Saya jemput Tuan Guru Besar untuk menjawabkan. Ya, saya Azharuddin. Berkenaan PDPR, adakah isu penyambungan internet masih menjadi isu utama? Apakah inisiatif daripada sekolah? Jemput Tuan GB. Di sini. Untuk menjawab soalan Tuan yang bertanya tadi, Ya Azhar, di pihak sekolah sebenarnya kita telah mengambil langkah dengan menambah baik sedikit sistem dengan membeli portable wifi daripada Selcom sebenarnya, sebab line Unify, line fiber optik apa benda tu semua tak boleh pakai, kurang memuaskan di sekolah. Namun apa yang kita lakukan di pihak sekolah, Guru Besar telah mengambil langkah kita beli portable wifi dulu untuk selesaikan. Dan insya-Allah setakat ni rasanya tidak ada sebarang permasalahan. Namun sekiranya ada, maklumkan semula kepada kita untuk kita tengok langkah-langkah lain yang sepatutnya. Dan mungkin juga saya galakkan ada di kalangan ibu bapa yang berkemahiran di bidang tersebut boleh datang ke sekolah untuk membantu kami. Sebab itu adalah yang sebaiknya, sebab kami pun mungkin tak sepandai yang bukan di bidang tersebut dan kita tak boleh fikirkan portable wifi dan yang benda-benda yang berkaitan saja. Mungkin ada benda-benda lain yang tuan-tuan yang berkemahiran ataupun fokus pada bidang tersebut boleh membantu. Silakan. Sekian. Assalamualaikum. Saya panjangkan sikit.
untuk makluman, arahan daripada KPM, JAIS Polo, sekolah bermula secara penggiliran bulan 11 1 hari bulan 11. 1 hari bulan 11 bermula murid tahap 1 dahulu, iaitu tahun 1, 2, 3. Tahap 2 bermula 8 November. Alhamdulillah segar dalam ingatan saya. Okey. So 1 November tahap 1, tahap 2 dan jam 4, 5, 6 bermula 8 November hari tu. Secara penggiliran, ada kumpulan A, ada kumpulan B. Untuk makluman tuan-tuan, arahan dan juga arahan pekeliling KPM serta modul daripada KPM, apabila murid dibahagikan kepada kumpulan A, kumpulan B, tidak ada pembelajaran secara online. Okey, tidak ada pembelajaran secara online. Contoh, minggu hadapan adalah kumpulan B. Minggu depan ni berapa hari bulan ni? 6 hari bulan. 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah kumpulan B yang kena datang sekolah. Bila datang sekolah, istilahnya PDP secara bersemuka. Pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Manakala murid yang kumpulan A yang ada dekat rumah, dia PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Secara offline, bukan secara online. Bukan secara online seperti GM, bukan. Sebab arahan daripada KPN mengikut modul yang telah ditetapkan, bagi kumpulan yang datang ke sekolah belajar bersemuka, bagi kumpulan yang di rumah PDPR di rumah secara offline. Offline tu maksudnya melalui WhatsApp, Telegram, yang itu sahaja, melalui tugasan-tugasan, buku aktiviti, lembaran kerja, tidak ada secara GM alam maya. Online GM tidak ada, offline ada. Kenapa? Sebab guru tersebut adalah mengajar secara bersemuka di bilik darjah bagi kumpulan tersebut. Kumpulan yang lain lah, kumpulan yang satu lagi. Tetapi sebelum 1 November 2021, memang arahan KPM, JAIS pun sama, boleh mengajar secara online dan boleh mengajar secara offline. Tak ada masalah. Tetapi bermula 1 November tidak ada online dah, semua offline. Sebab apa? Guru dah kena datang sekolah, guru mengajar dekat satu kumpulan tersebut, katakan kumpulan B, minggu depan kumpulan B, guru akan mengajar. So murid yang kumpulan A akan terima tugasan sahaja secara offline, bukan online. Apa contoh tugasan secara offline? Adalah WhatsApp, Telegram, itu dia. Buku kerja, buku tulis, lembaran kerja, itu dia offline. Tak ada secara ber-GM, Google Meet tak ada. Itu bermula 1 November lah. Saya nak ingatkan di situ. Supaya tuan-tuan jelas, sebab dia ada kaitan tadi dengan kata internet tu. Sebab tu kami tak buat lagi GM. Sebab 1 November, 8 November dah tak ada GM dah. Sebelum tu ya memang ada GM. Memang ramai guru buat GM pun. Okey. Ada soalan lagi ke? Ada. Yang sama. Untuk guru yang mengendalikan PDPR, adakah data internet yang digunakan adalah menggunakan data phone guru sendiri atau sekolah ada membekalkan plan data internet tertentu bagi tujuan PDPR ini? Jika tidak, saya ingin mengusulkan PIBG atau pihak sekolah untuk memberi plan internet tetap kepada guru-guru yang mengendalikan PDPR. Okey, jawapan saya pendek je, tidak ada untuk peruntukan kepada guru, memang internet sendiri. Saya pun internet sendiri, semua orang internet sendiri. Dan semua satu negeri Selangor pun macam tu juga. Cadangan siapa tu namanya? Cik Azhar. Cik Azhar. Cik Azharuddin tu sangat bagus. Mungkin Encik Syukri ada tambahan apa-apa ke? Sebab nak menyediakan internet semua orang ni, Allahu Akbar, saya tak beranilah jawab yang tu kan. Okey, tetapi memang tidak ada. Satu negeri Selangor pun memang tidak ada. Semua sendiri. Alhamdulillah dah berlangsung hampir 2 tahun dah. Semua sendiri punya internet. Sebabnya allowance ataupun gaji mereka tu diterima walaupun secara PDPR ke, secara PDPC ke, sama saja. Itulah sebagai bayaran ganti balik kepada penggunaan internet dengan ketidakhadiran mereka ke sekolah sewaktu penularan COVID-19. Okey, tapi idea tu baguslah. Cuma kena fikir duit. Okey, mungkin Cik Syukri boleh buat tambahan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Masih ikut grup penggiliran atau tunggu sehingga diberitahu? Okey. Siti Rahayu. Ya, Puan Siti Rohayu bertanya di chat, tahun depan masih lagi penggiliran ataupun ada pemberitahuan yang baru? Okey. Ya, betul. Tahun depan bulan 1, 2, 3 hari bulan 1 masih lagi ikut grup kumpulan A dan B sehinggalah 25 Februari 2022. Bermula 21 Mac 2023 kita tunggu surat arahan daripada JAIS dan juga KPM. Assalamualaikum. Saya Lina, ibu pada kelas 5 Adari dan 6 Al-Jazar. Pasal yuran UPKK tu ada tak termasuk dalam pemetaan PIBG ni? Tak berapa jelas lah. Oh, yuran UPKK. Ada tak masuk dalam yuran PIBG? Betul ke Puan? Ya, yuran UPKK ni ada tak termasuk dalam pembentangan PIBG? Sebab sebelum ni kan asing yuran pemuafakatan. Okay, terima kasih Puan siapa? Zurina. Terima kasih Puan Zurina. Anaknya tahun 5 ya. Okey, yuran UPKK dimasukkan dalam yuran pemberian buku-buku nanti. Buku kerja apa semualah. Bukan alat tulis, buku-buku kerja semua tu masuk yuran UPKK masuk kepada yuran pemberian buku-buku. Itu sekali kami akan bagi surat pertama bahagian A yuran sekolah, bahagian B yuran PIBG, bahagian C yuran pelbagai. Yuran pelbagai itulah pelajar tahun 5 sahaja ada yuran UPKK nanti RM10.50 seorang setahun. Itu yuran pelbagai. Yuran pelbagai kami tak masukkan sini. Dia tak boleh masuk PIBG, tak boleh masuk sekolah. Dia kena masuk yuran pelbagai. Untuk yuran UPKK kena masuk yuran pelbagai. Apa di antaranya yuran pelbagai? Pembelian buku-buku aktiviti, buku kerja, buku latihan, buku tulis, buku pemantapan amali fardu ain, buku penghayatan cara hidup Islam, yuran UPKK, lepas tu banyak lagi lah untuk anak-anak belajar lah kiranya. Itu Okay. Bukan. Masuk dalam yuran PIBG dan sekolah tak masuk. Bukan, saya nak tanya pasal yang majlis pemuafakatan kan sebelum ni UPKK punya 200 seorang. Yang tu saya nak tanya. Okey, yuran permuafakatan tahun 5 dengan tahun 6. Okey, tahun 6 ada permuafakatan PSRA dengan permuafakatan UPKK. Tahun 5 ada permuafakatan UPKK sahaja. Okey, terima kasih yang bertanya. Puan Surina juga ke? Ya, saya. Okey, Puan Azizah pun bertanya Okey, Puan Surina dengan Puan Azizah. Terima kasih yang bertanya. Kami pihak PIBG telah menetapkan kepada mereka yang telah buat bayaran, kami akan keluarkan satu surat. Suratnya belum keluar Sharifah Waidah. Tapi saya dah sign tu. Okey. Saya dah sign dah satu surat berkaitan dengan bayaran yuran permuafakatan UPKK tahun 5, yuran permuafakatan UPKK dan PSRA tahun 6. Suratnya minggu depan nanti akan dapat. Isnin, Selasa insya-Allah dapat. Saya dah sign dah. Okey, iaitu kami dah listkan senarai yang perlu tuan-puan buat bayaran sahaja. Pelajar tahun 5 dengan 6 tu berapa ringgit sahaja. Lepas tu kami tolakkan dengan bayaran tuan-puan telah buat. Jadi berapa baki yang perlu buat bayaran, itu yang tuan-puan akan buat bayaran. Suratnya akan terima minggu hadapan. Tetapi ada juga di antara ibu bapa yang telah buat bayaran penuh. Sehingga bila tolak dengan perbelanjaan permuafakatan UPKK tahun 5, permuafakatan UPKK PSRA tahun 6 itu, yuran daripada ibu bapa, bayaran daripada ibu bapa itu dah lebih daripada bayaran sepatutnya. Dan kami ada dua cara yang kami telah bincangkan dalam mesyuarat AJK PIBG, dalam mesyuarat ahli jawatankuasa PIBG, iaitu pertama, seandainya ada ibu bapa yang berkeinginan untuk infakkan kepada PIBG tanpa menuntut bayaran lebih, dialu-alukan, alhamdulillah. Tetapi jika memerlukan kewangan tersebut, duit tersebut diperlukan sebab dah bayar lebih, boleh, tak ada masalah. Dengan kerjasama ibu bapa buat satu surat
simple, tulis pakai pen ke pakai pensel pun boleh. Saya bernama anak saya bernama apa, dari kelas mana, telah buat bayaran yuran permufakatan sebanyak berapa ringgit, ingin menuntut bayaran lebihan tersebut. Apabila kami dapat sahaja surat tersebut, kami akan kumpulkan surat-surat daripada ibu bapa yang lain. Satu hari berkenaan kami akan keluarkan duit tersebut untuk pulangkan semula kepada tuan puan. Macam tu. Ya, kami tak bawa kepada tahun hadapan 2022-2023. Okey. So ada dua cara, sama ada lebihan tersebut tuan-puan bersetuju untuk diinfakkan kepada pihak PIBG ataupun dipulangkan semula dengan cara permohonan surat daripada ibu bapa. Tidak ada permohonan surat daripada ibu bapa, kami menganggap tidak ada permohonan, tidak ada bayaran pulangan semula lah. Itu yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat AJK PIBG. Suratnya saya dah sign, senarai bayaran tahun 5, tahun 6 pun saya dah perhalusi, saya dah kira satu-satu, tuan-puan akan dapat minggu hadapan. InsyaAllah selesai, Isnin Selasa Rabu insyaAllah memang dapat suratnya. Dah siap dah tu dah. Terima kasih Puan Surina dan Puan Azizah mengingatkan saya. Alhamdulillah, sama-sama Ustaz. Okey saya beranggapan di sini dah selesai lah ya sesi usul ya Encik Syukli. Pertanyaan dengan usul lah kat sini kan. Okey, kalau tidak ada saya serahkan semula kepada Yang di-Pertua PIBG Encik Syukli bin Suban. Persilakan. Terima kasih Ustaz Ismail. Ada lagi tak agak-agak yang nak dibincangkan, nak diperhalusi, nak diusulkan, nak dicadangkan? Bayaran untuk yuran buku dan yuran lain untuk naik darjah berikutnya bayar masa naik sekolah bulan 1 atau masa naik berikutnya bulan 2. Okey. Ya, ini jawapannya paling mudah. Sebabnya bulan 1 nanti, bulan 1 nanti itu adalah masa di persekolahan pada tahun 21. Jadi untuk bayaran tahun persekolahan 2022 dia akan bermula pada bulan 3 2022. Saya menjawab soalan tu Puan Rahayu. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, saya buka untuk Okey. Minta maaf. Jadi untuk kita meneruskan, mungkin saya buka untuk satu soalan lagi mungkin sebelum kita tutup pada majlis kita pada hari ini. Jika ada dipersilakan. Ada tak? Tak apa, kalau tak boleh cakap pun boleh chatting pun tak apa, tak ada masalah. Kita ada yang boleh ambil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Nak tanya yang tadi yang yuran pelbagai tu. Sebutkan nama tuan dulu. Samsul Jaafar. Oh, Samsul Jaafar. Okey. Nak tanya yang yuran pelbagai tu, dia tahun berapa tadi? Tak berapa jelas tuan. Nak tanya yuran yang pelbagai tu, UKK tu. Ya, untuk yuran pelbagai ni seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Ismail tadi, dia meliputi yuran perbelanjaan di sekolah, iaitu yuran buku tulis, buku kerja, aktiviti kapal dan sebagainya. Tadi ada disebut tadi. Saya harap menjawab soalan tu Encik Samsul ya. Saya tak jelas lah. Saya tak dengar jelas. Lain putus.
Okey. Berkaitan dengan soalan tuan tadi, yuran pelbagai. Yuran pelbagai adalah yuran perbelanjaan anak-anak bersekolah, iaitu yuran kertas kerja dia, kertas apa ni, buku aktiviti, buku kerja. Ya, itu saya faham. Saya nak tanya. Saya nak tanya yuran dia berapa tu? Ya tu yuran dia berapa? InsyaAllah akan dimaklumkan pada tahun depan bulan 3. Itu untuk yang tahun depan masuk darjah 5 kan? Ya. Okey. Tapi yuran dia tak tahu lagi berapa? Macam mana? Yuran dia berapa? InsyaAllah bulan 2 tahun depan baru kita akan putuskan. Dan kita akan kita keluarkan maklumat kepada WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah Abi. Disebabkan itu kita saya bersyukur kehadirat Ilahi kerana dapat menjalankan mesyuarat agung kita pada kali ini dengan lebih sempurna. Dan rasanya saya berterima kasih, jutaan terima kasih kepada semua di atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan tentang walaupun kita tak bersuah muka tetapi rasanya lebih aktif daripada mesyuarat yang kita jalankan secara berhadapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Syukri bin Suban. Majlis juga ingin merakamkan sekalung tahniah dan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana dapat meluangkan masa bersama pada pagi ini. Dan peringatan sekali lagi, para hadirin dapat mengisi link kehadiran yang terdapat dalam mesej Google Meet. Okey, boleh isi link kehadiran yang ada dalam mesej tu. Dalam chat tu, boleh isi kehadiran. Dengan ini berakhirlah mesyuarat agung PIBG SRA USJ 17 bagi kali ke-11 untuk tahun 2021. Ya, kami merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada yang sudi menghadirkan diri di atas secara talian. Susun kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Bertiup bayu di pantai indah, burung kedidi terbang melayang. Mana yang kurang, silap dan salah, jangan menjadi bekalan pulang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Okey, jangan lupa isi link. Saya tak lift lagi ni. Saya tunggu. Ni Cik Syukri tanya, kalau internet tu orang berapa ringgit?